Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada abangku yang dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah steady ya Right. Okey bang, hari ni gitar yang special. Iaitu Gibson Les Paul HP Standard. Yang ni tahun 2018. HP tu maksudnya high performance Okey. Right. Jadi gitar ni memang best abang. Memang best lah. Saya pun tak tahu nak cakap apalah. Masa saya nak test gitar ni kan, saya main lagu kan, dia macam-macam melodi keluar. Macam-macam melodi yang tak pernah saya buat, tiba-tiba boleh buat kan. Jadi okey lah, dia punya aura dia, dia punya tone, dia punya bunyi memang best lah Untuk configuration gitar ni, dia ada dua humbucker. Macam biasa, dua humbucker, satu toggle switch, 3-way toggle switch, stop bar 10 piece yang diperbuat daripada aluminium, tune-o-matic yang diperbuat daripada titanium. Memang best abang. Okey, dia ada satu volume untuk neck, satu tone untuk neck, dan satu volume untuk bridge, dan satu tone untuk bridge. Tapi yang ini wiring dia lain sikit. Yang ini wiring dia from neck channel, neck pickup ni, kita boleh tukar, kita boleh switch kepada bridge pickup tanpa usik toggle switch. Jadi saya cerita. Okey, kayu yang atas ni adalah maple, flame maple. Yang ini memang grade yang paling tinggi lah bang. Grade yang tinggi, grade AAA. Jadi kalau kita tengok dekat dia punya belang dia ni kan, dia punya flame maple belang ni, dia punya belang flame maple ni, dia tak sama macam Gibson yang kita beli dekat portal-portal online yang harga 1000, 1,500 yang gitar fake ke. Memang tak sama bang. Memang tak sama. Dia ada macam pandangan 3D. Bila kita tengok, kita belik macam ni kan, kita belik macam ni, dia punya belang dia tu macam langsir. Memang serius. Dia punya textile, dia punya structure dia tu, dia punya texture dia tu macam kalau kita tengok betul-betul kan, dia timbul, dia nampak hidup, dia nampak macam langsir yang beralun. Nampak memang kemas kan, memang cantik macam tu. Okey, dia ada binding kat sini. Body belakang ni dengan neck mahogany. Mahogany. Kalau nak beza dengan gitar-gitar biasa, memang jauh beza bang. Memang jauh beza, macam langit dengan bumi. Configuration control volume elektronik ni, okey, kesemuanya boleh push. Dia boleh push, boleh pull, push pula. Dia boleh tarik ke atas ni. Okey. Okey, dia boleh switch kepada single coil, dan dia boleh switch kepada neck pickup kepada bridge pickup tanpa usik toggle. Dia macam ni. Okey, sekarang ni saya set up dia normal macam gitar-gitar biasa. Okey, untuk neck pickup dia, bunyi dia macam ni. Biasa kalau kita nak tukar daripada neck pickup kepada bridge pickup dia, kita buat macam ni kan. Untuk gitar yang ni, saya buat macam ni. Kita boleh select tanpa, kita boleh tukar pickup tanpa usik toggle switch tu. Okey, yang ini dia pakai locking tuner Grover. Memang best abang. Memang keras lah. Memang kemas lah abang kan. Memang kemas. Kita tengok dia punya color chrome dia tu pun terampil kan. Dia tak macam yang biasa punya yang made in China, yang made in Indonesia, yang OEM tu kan. Yang tu biasanya dia outsource daripada OEM yang buat Grover ni dengan cheapest quality kan. Tapi yang ni lain. Yang ni memang genuine punya manufacturer from US. Lepas tu dia punya headstock dia, kalau kita tengok dia punya logo Gibson ni pun lain kan. Dia mother of pearl macam ni. So yang ni macam biasa dia buat trapezoid punya inlay. Okey, yang ni dia punya elektronik dia. Okey, yang ni dia punya elektronik. Dia tak sama macam gitar biasa. Dia ada PCB board kat dalam ni kan. Dia maknanya tak ada wiring yang berselirat kan. Dia jenis modern style. Gitar ni dia tak berat bang. Dia tak berat, dia medium weight. So mungkin dia buat jenis modern chamber. Maknanya dalam body ni, dia dekat mahogany ni dia dah buang sikit kayu tu untuk tone weight dan untuk dia punya weight.
kan. Maknanya bila kita buang kayu tu, tone tu dia akan berubah, kan. Jadi kalau kita nak bezalah dengan gitar-gitar fake yang harga 1000, memang tak sama langsung bang, memang langsung tak sama. Rupa memang samalah, tapi kalau kita main tu memang dia punya bunyi dia tu tak sama, kan. Gitar ni nilai dia, harga dia RM14K, 14,000. Jadi ada orang kata kan, uish, macam tak masuk akal lah, gitar je kot 14,000 kan. Kan. Itulah persoalan yang bermain di fikiran saya masa mula-mula saya kenal gitar elektrik. Mahal gila gitar ni 40,000. Macam tu kan. 40,000 tu boleh beli kereta kot, kan. Tapi lepas dah lama saya main gitar, saya dah kenal, saya dah campur dengan orang-orang yang pemuzik-pemuzik, dan baru saya tahu nilai estetika sesebuah instrumen gitar tu. Kenapa dia harga dia mencecah sampai belasan ribu, puluhan ribu. Okay, so kalau macam kita nak compare lah kan, gitar fake Gibson dengan gitar yang genuine Gibson ni, macam ni. Gitar yang fake ni ataupun tiruan ataupun gitar yang low end lah, maksudnya gitar OEM China ke dan sebagainya, dia punya tone bunyi dia tu, dia punya tone profile dia tu ada pada kebanyakan gitar-gitar yang lain. Jadi untuk gitar-gitar macam ni, dia punya tone profile, dia punya playability profile tak sama bang. Dia ada tersendiri punya bunyi, kan. Kita akan dapat membezakan kalau kita main dengan, kita boleh dengar lah, kalau kita ada amp yang okey, kita ada cara permainan kita okey, kita boleh rasa sangat memang jauh sangat beza. Jadi apa yang menyebabkan kos dia sampai ribu-ribu, belas-belas ribu dan sebagainya, kan. Okey. Jadi dia gitar macam ni biasanya yang membuatnya adalah luthier. Luthier ni dia ace dalam segala pembuatan gitar. Maksudnya seorang luthier tu dia mungkin ada beberapa tim. Jadi tim ni dia pakar tentang kayu, tim ni dia pakar tentang fretboard, tim ni dia pakar tentang chart, dia pakar tentang fret, dia pakar tentang setup, dan dia pakar tentang elektronik. Elektronik, pemotongan kayu. Maknanya dia ace, kan. Dia ace dalam segala ilmu gitar. Dia tak sama macam gitar-gitar OEM yang mana pekerja-pekerja kilang tu mungkin dia diberikan latihan jangka masa pendek. So yang mana buat wiring, dia buat wiring je, dia tak tahu nak buat fretboard. Yang mana buat fretboard tu, dia buat fretboard je, dia tak tahu nak buat fret. Yang mana cat tu dia cat je, dia tak tahu nak buat benda lain. Maknanya dia punya skill tu terhad sampai situ saja. Berbanding dengan gitar-gitar yang macam ni dibuat oleh luthier, kadang-kadang ada satu gitar tu seorang je luthier dia, semua dia buat. Yang harga belas-belas ribu ni, puluh-puluh ribu ni dibuat oleh seorang saja. Yang mana orang tu lah, dialah yang buat potong kayu, dialah yang cat, dialah yang pasang pickup, dialah yang buat fretboard, dialah yang buat fret, dia yang buat nut, dia yang buat inlay, dia yang buat kosmetik, semua dia buat. Maknanya dia ace, dia pakar dalam bidang tu. Jadi untuk jadi kenapa kos dia mahal, sebab bukan hanya kerana gitar tu saja, tetapi ia adalah seni. Jadi macam gitar macam ni, kan, ada orang dia banyaklah pandangan dia, kan. Pandangan dia kadang-kadang dia pandang hanya semata-mata nak main, nak pergi jamming, nak main lasak sana, main lasak sini, kan, ligan sana, ligan sini. Tapi ada setengah orang dia pandang sesebuah gitar tu adalah sebuah seni, instrumen, dan dia menghargai seni orang yang buat gitar ni. Jadi bila ada pertembungan darjat, bila ada pertembungan darjat dekat situ, maka berlakulah bermacam-macam persoalan, bermacam-macam pendapat yang kata buat apa nak beli gitar mahal ni semua, yang pakai gitar mahal ni, kau tak tahu, kau diamlah. Dia macam tu, kan. Dia ada pembalahan itu. Tapi as long pembalahan tu menuju ke arah satu poin yang meningkatkan ilmu masing-masing, pada saya itu okey. Itu okey. Jangan kita attack personal orang dan sebagainya, kan. Itu tak boleh lah, kan. Jadi itulah dia, kalau nak cerita pasal benda-benda macam ni, kan, dia sebenarnya agak sensitif kalau saya nak cerita. Tapi kadang-kadang kita perlu bercerita untuk kesedaran, untuk bagi tahu kepada orang awam kenapa gitar ni harga macam ni. Bukan Gibson je lah bang, dia ada banyak ESP, Fender yang harga 100,000 pun ada bang, kan. Fender, lepas tu ada Ibanez, Jam, lepas tu kita ada ESP, kita ada Jackson, kan. Memang banyak lah, kan. Jadi dengan adanya lambakan gitar-gitar yang low end, yang medium end, jadi persepsi orang kepada gitar-gitar yang high end macam ni, yang puluh ribu ni, agak lain sikit, kan. Maknanya mungkin orang tu dia boleh kata baik aku beli gitar murah, sound sama je kot. Dia macam tu, dia macam tu. Jadi, itu tak kisah, itu pandangan masing-masing, kan. Tapi pada saya,
Kalau saya ada duit kan, ada duit lebih, memang saya beli gitar macam ni. Jadi kita tengok kita punya scalability tu terhadap sesebuah gitar kan. Scalability tu maksudnya adalah penilaian seseorang terhadap value sesebuah barangan. Okey, bercakap tentang setup gitar ni, masa baru sampai. Okey, gitar ni dia tak ada masalah lah kan, dia tak ada masalah apa sangat. Cuma menurut owner ni daripada Perak, daripada Manjung. Nama dia Encik Rohaizan, seorang arkitek. Jadi dia maklumkan pada saya gitar ni dia punya string action dia agak tinggi. Jadi untuk dia main tu macam tinggi lah kan, sebab beliau ni dia ada banyak gitar super strat, dia ada Ibanez S-series, ada banyak lah kan. Jadi bila dia ada Gibson ni, mungkin dia punya setup yang dibuat oleh Gibson ni tak sesuai dengan dia. Bukan maksudnya setup Gibson tu tak bagus, maksudnya tak sesuai. Jadi sebab Mak Saleh ni dia setup mungkin style jari Mak Saleh kan. Jadi untuk dia main tu macam tak best lah kot kan. Setup yang asalnya saya cek, dia punya setup height dia lebih kurang 1.25 mm kan. Pada saya so far, kalau macam saya 1.5 tu masih okey lagi lah kan, masih okey. Tapi member nak rendah tapi owner nak rendah. Dan jadi yang achieve untuk kita ni adalah 0.75 mm. Dan so alhamdulillah lah, bunyi dia macam ni kan. Sudah ada bunyi dia straight, balance, tak ada buzzing, dan bunyi dia konsisten. Okey, untuk neck pickup, dia punya sustain pun panjang kan, dia tak ada block dekat situ sebab dia punya uneven frets dia semua okey kan. Dia tak ada uneven frets, dia just nice kan. Jadi untuk intonation gitar ni, okey, yang sekarang ni adalah intonation yang dibuat oleh Gibson. Saya dah check, memang terbaik lah kan, memang terbaik. Jadi saya tak ada usik dia punya apa-apa saddle dekat sini sebab memang okey dah kan. Okey, kita tengok Gibson buat macam mana kan. Nice kan? Okey bang. Okey, berbalik pada cerita kualiti gitar macam ni dengan gitar yang jenis low end ataupun OEM ataupun gitar fake. Okey, antara yang menyebabkan dia punya cost dia mahal adalah sebabkan kualiti produk lah, okay? Kualiti dia punya tailpiece, stop bar ni, kualiti dia punya tune-o-matic ni, pickup, dia punya besi dan sebagainya kan. Dia punya besi tuning machine tu kan. Jadi apa saja yang dipasang dekat sesebuah gitar, dia mampu mempengaruhi tone dia. Dia punya tone dia tu kan. Okey, macam gitar, macam bridge ni kan, dia punya bunyi denting dia sedap kan, ting 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 bunyi dia kan. Bunyi dia lemak, bunyi dia macam berkilat je macam tu kan. Jadi bila besi yang murah kan, besi saddle yang biasa, jenis kita beli banyak dekat portal online tu kan, yang murah, yang RM10, RM15 tu kan, memang dia tak ada bunyi dia bunyi mati macam tu kan. Macam ni tak, bunyi dia alive, bunyi dia melantun-lantun kan. Berkilat je bunyi dia. Jadi bunyi dia, jadi bila kita main tu, dia punya tone dia memang sedap lah. Saya nak cakap pun no words can say. Cik wah kan, memang okey lah kan.
Kita dengarkan dia punya sound clean. Neck pickup. Okey, kalau saya pakai dia punya split coil ni, saya turn off. Okey, bridge pickup. Normal punya setting. Bunyi ting-ting tu kan, memang best lah kan. Okey, kalau saya pakai push pull ni, dia punya tone dia terlalu banyak bang. Saya rasa, saya kira-kira lah lebih daripada 10 tone boleh dapat dekat gitar ni kan. So kalau saya roll setengah dia punya tone knob ni, saya off chord split. Okey, neck pickup. Okay, kalau kita pakai overdrive, saya turn full, roll full dia punya tone dia, tone knob ni. Saya turn off. Banyaklah dia punya tone, macam-macam kita boleh dapat. Jadi dia punya fretboard yang asal dia, dia punya color tu macam pudar sikit, lepas tu ada kasar kan, kasar lah saya nampak kan. So saya dah gosok balik, saya dah buat treatment dia punya fretboard dia ni. So dah nampak fine kan, dah nampak lembut je kan, fretboard dia nampak lembut je, nampak smooth kan, nampak smooth. Lepas tu dia punya color dia nampak terampil lah kan, nampak gelap sikit daripada yang asal kan. Saya pakai minyak kayu jati kan, saya bubur kat sini. Minyak kayu jati ni dia bila masuk dalam kayu tu dia tak lembab, dia kering kan. Dia kering, lepas tu dia protect kayu tu daripada ejen-ejen perebutan kan. So dia punya colour pun cantik kan. Dia mencantikkan kayu dan memantapkan, dia merapatkan pore kayu yang apa nama ni, yang berlubang-lubang tu kan. Dia rapatkan. Okeylah, saya berhenti dulu review gitar Gibson Les Paul. So gitar ni nak di handover semula lah pada owner di Perak. Jadi pada sahabat-sahabat pada sahabat-sahabat yang di luar sana, kalau tengok video saya ni kan, jadi memang ada pelbagai scalability di kalangan kawan-kawan kita. Maknanya ada orang yang kata membazir beli gitar macam ni, ada yang orang kata bagus kan. Jadi itu pula pada persepsi masing-masing kan.
Kalau mampu kita beli, sebab kita beli, kalau kita mampu kita boleh beli, tak ada masalah kan. So yang lain-lain tu bolehlah ambil sebagai dorongan untuk dapat benda yang sama macam ni kan. Kita nak dapatkan tone yang sedap, kita nak dapatkan playability yang sedap, tak syarat untuk kita kena jadi gitaris pro, tak syarat bang kan. Sebab benda-benda ni semua adalah hak mutlak kita, semua orang boleh dapat kan, cuma nak dengan tak nak je kan. Jadi apabila saya sebutkan kita tak perlu syarat untuk jadi gitaris pro untuk dapatkan gitar macam ni, tak perlu bang kan. Kita mampu kita beli, sebab itu adalah hak mutlak kita. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang pakai gitar OEM yang low end, yang jenis murah tu, jangan rasa berendah diri, just pakai je kan, just pakai je. Yang penting gitar tu as long kita pakai tu mengikut kita punya kemampuan, itu okey, itu adalah hak mutlak kita. Jadi mana-mana gitar yang, jadi biasanya gitar-gitar low end tu memang banyak defect daripada kilang kan. Dia tak rosak, dia cuma banyak defect, setup, buzzing. Lepas tu kita boleh upgrade dia. Kita boleh upgrade. Boleh bang, kalau abang ada gitar macam ni kan, kalau abang ada gitar yang macam ni, maksud saya gitar low end, gitar fake ke apa dan sebagainya, kalau ada gitar macam ni boleh upgrade pickup, upgrade dia punya bridge, upgrade dia punya fret kan, upgrade dia punya tuning machine kan. So dah jadilah, jadi dia punya performance tu okey lah, berbeza daripada yang dulu kan. Cuma dia punya harga dia mahal lah. Jadi bila harga dia mahal, kita nak bayar upah, kita nak beli barang-barang hardware dan sebagainya kan, kos dia jadi meningkat. So lebih baik kita beli gitar original terus kan. Itu je bang, itu je, baik kita beli gitar original terus kan. Jadi jangan rasa rendah diri. Yang mana gitar-gitar sahabat yang low end tu, jenis biasa, tak kira lah Epiphone ke, DAS ke, Divisor ke, apa-apa kan, RC Strom ke kan, gitar tu sebenarnya boleh main, bukan tak boleh main kan. Cuma biasanya gitar-gitar macam ni dia perlu setup, dia perlu setup yang optimum baru sedap kita nak main. And tone tu belakang kira, yang penting playability tu okey, tune tak lari, dia punya stability okey, kita nak main tu tak ada rasa penat kan, jari tak sakit. Itulah yang saya masukkan. Untuk dapatkan benda tu kita tak perlu syarat untuk jadi gitaris profesional, sebab ini adalah hak mutlak kita. Okey, sekian sajalah review saya tentang gitar ni. Harga dia 14,000 kan. Jadi semoga informasi yang saya beri itu bermanfaat buat semua. Hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.